قد كفاني علم ربي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Tuan-puan, muslimin muslimat, adik kakak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita dah mendapati daripada hari-hari sentiasa diuji dengan musibah hingga membuatkan hati menjadi keras. Kita biasa mendengar apabila orang berhadapan dengan seseorang, kenapalah dia ni keras sangat hati dia? Ataupun kenapa susah sangat nak berubah? Setiap kita mengharapkan agar hati menjadi lembut. Hati yang lembut tidak bermakna kita lembik, ataupun kita boleh dipijak-pijak, ataupun lemah. Hati yang lembut sentiasa merendah diri, tidak sombong dan juga prihatin serta peduli terhadap orang lain. Hati yang lembut segera untuk melakukan kebaikan dan juga beramal soleh apabila diberikan. Apabila diberitahu kepada mereka tentang sesuatu daripada amal yang soleh, cepat mereka grab peluang untuk melakukan amalan tersebut. Antara daripada ubat untuk kita melembutkan hati, yang pertama ialah menangis di malam hari. Hadis bagaimana diriwayatkan dalam Tirmizi. Sab'atun yuzilumullah fi zilli yauma la zilla illa zilluh wa rajulun zakarallah khalian fafadat ainahu. 7 golongan yang di bawah naungan Arasy Ar-Rahman pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali daripada naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya yang sebut rajulun zakarallah khalian, lelaki mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa lapangnya, fafadat ainahu, menangis, keluar air mata mengingati Allah SWT. Dan berkata Ibn Qayyim rahimahullah, yahyauna laylahum bi ta'atin rabbuhum bi tilawatin wa tadurru'in wa su'alin. Sungguhnya mereka menghidupkan malam hari mereka dengan mengajarkan ketaatan kepada Tuhan mereka, dengan bertilawah, mendekatkan diri, dan kemudiannya memohon kepada Allah SWT. Yang kedua, iaitu dengan membanyakkan zikir, zikrullah. Dengan berzikir pada Allah SWT, segala daripada usaha insya-Allah akan dipermudahkan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah, zikirlah kepada Allah SWT dengan zikir yang sangat banyak. Dan begitu juga firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Dan apabila kamu selesai, apabila kamu menunaikan solat, maka ingati Allah SWT dalam keadaan kamu berdiri, juga kamu duduk, dan juga di pembaringan kamu. Yang ketiga, untuk melembutkan hati kita, antara ubatnya ialah membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana wabku fa illam tabku fatabakau. Bacalah Quran dan menangislah. Sekiranya kamu tidak mampu untuk menangis, maka berpura-puralah menangis. Yang keempat, untuk melembutkan hati, yang boleh kita lakukan ialah dengan mengingati kematian. Muhammad Ahmad Ar-Rashid dalam kitabnya iaitu Ar-Raqaiq ada meriwayatkan, dalam mengejar kehidupan, kita terlepas dalam kancah persaingan antara untuk mendapatkan perluan dunia dan juga bahagian di akhirat. Oleh itu kita perlu impangi, kita perlu i'tidal, kita perlu ratakan antara sifat qanaah iaitu berpada-pada dan juga syaja'ah iaitu berani, agar kehidupan ini terjamin. Tidak ada cara baru bagi mengingati, bagi membawa daripada Muslim untuk memiliki pandangan yang sederhana seperti ini, selain daripada mengingati kematian. Ketika seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, siapakah yang paling tercedik
Ketika Rasulullah SAW mendapat pertanyaan daripada sahabat, siapakah yang kalangan antara sahabat atau antara daripada mereka yang paling cerdik? Kemudian lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, aksaruhum lil mauti zikra. Sungguhnya orang yang paling banyak sekali di kalangan mereka yang mengingati mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu wa isti'dadan ilaika la akyasu. Sungguhnya orang yang paling baik memberikan persediaan sebelum diberi kematian. Dan mereka itulah orang-orang yang paling cerdik. Orang paling bijaksana. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Majah, Tabrani dan juga Baihaqi. Jadi, sudah pasti kepada kita. Dengan membanyakkan zikir dan juga mengingati daripada kematian. Ini dapat memberikan kelapangan kepada hati. Dapat memberikan pandangan alam. Dapat memberikan pandangan akhirat yang lebih jauh kepada kita. Uwais Al-Qarni merupakan ahli zuhud dari kalangan daripada tabi'in. Pernah menyatakan kepada penduduk Kufah, ya ahlul Kufah, tawassadul mauta iza nimtum waj'aluhu nusba a'yunikum iza kumtum. Wahai ahli Kufah, berbantallah dengan maut, dengan kematian apabila kamu sedang tidur. Waj'aluhu nusba a'yunikum, dan jadikan kematian itu di depan matamu apabila kamu bangun daripada tidur. Jadi, bersyukurlah. Sentiasa, yang kelima, sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Jadilah seperti daripada orang yang bersyukur dengan nikmat yang Allah SWT berikan, dengan menyantuni mereka-mereka yang lemah, OKU, anak yatim dan juga orang miskin. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Tabrani. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yashku kaswata qalbihi qala atuhibbu an talina qalbuka wa tudriku hajatuka irhamul yatim wamsah ra'suhu wa at'imuhu man ta'amika yalinnu qalbuka wa tudriku hajatuka. Sungguhnya datang kepada Nabi seorang lelaki mengadu mengenai hatinya yang keras. Kemudian Nabi SAW bersabda, adakah kamu suka untuk lembutkan hati kamu dan juga menyapai segala hajatmu? Irhamul yatim, pemurahlah, berahmatlah, berkasih sayanglah terhadap anak yatim. Wamsahu ra'suhu, sapulah kepalanya. Wa at'imuhu man tu'amika, dan bagilah dia makan daripada makanan kamu, makanan yang halal ataupun dari sumber daripada rezeki kamu yang kamu masak sendiri. Yalinnu qalbuka, hati kamu akan menjadi jernih, akan menjadi bersih dan lembut. Wa tudriku hajatuka, dan hajat kamu akan tercapai. Yang keenam, iaitu sentiasa dengan melembutkan hati dengan sentiasa menziarahi kubur. Sunnah Nabi SAW sentiasa mengajar umatnya untuk menziarahi kubur supaya dapat mengingati lebih kepada kematian dan mengingati hari akhirat. Sebagaimana hadis Nabi SAW diriwayatkan dalam Hakim, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur illa fazuruha. Sesungguhnya aku dulu mencegah kamu daripada menziarahi kubur. Sekarang fazuruha, ziarahlah. Fa innahu yarikul qalb, sesungguhnya ia dapat melembutkan hati kamu. Wa tadma'ul ain, dan juga dapat mengalirkan air mata. Wa tazkirul akhirah, dapat mengingati kamu kepada alam akhirat. Yang ketujuh, bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Kerana Nabi SAW sentiasa menyuruh melakukan kebaikan, bersegera melakukan kebaikan dan jangan bermalas-malas. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah beramal
kebaikan sebelum tiba 7 perkara. Apakah kamu nantikan papa yang akan melupakan? Miskin yang akan melupakan kamu? Ataupun kekayaan yang akan menyombongkan diri kamu? Ataupun penyakit yang akan merosakkan tubuh badan kamu? Ataupun tua yang akan memberikan kamu nyanyuk? Ataupun mati tiba-tiba? Ataupun tiba datangnya musibah balik dahsyat Dajjal yang merupakan sejahat-jahat makhluk yang ditunggu-tunggu? Atau datang hari akhirat yang mana hari kiamat itu adalah sangat berat dan mengerikan, sebagaimana yang diriwayatkan hadis yang Tirmizi. Jom tuan-tuan, bersama kita grab peluang kemasan ini untuk berusaha untuk memiliki hati yang lemah dan juga lembut. Bukan lemah itu bermakna senang dipijak ataupun lemah itu bermakna kita lembik. Tidak. Tapi berusaha untuk perbaiki diri kita, insyaAllah. Anda bersama dengan saya, Ustaz Grab. Bantu saya dengan subscribe dan juga tekan butang share. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.